قلبت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي يتفاخر وظننت أنا أني بذلك هزت بنا فوجدت أني خاسر فتلك مظاهر La 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 nahtaju la. Saya tak boleh menyanyi. Tapi saya tak pernah dengar suara orang yang lebih sedap daripada suara Syazwani ni. Ya, panas-panas ni pun boleh jadi sejuk. Wani. Sorry, Syazwani Cheryl. Cheryl Syazwani. Cheryl Okey. Syazwani. Cheryl free ke tak? Sekarang? Ha. Free je. Lagu yang nyanyi tu trending kan? Lagu ni tengah trending sekarang. Jom kita bincang-bincang sekejap kat depan sana. Assalamualaikum, salam sejahtera bersama saya Riz Ismail dalam Chit Chat Ustaz. Baiklah, episod kali ini kita lagi istimewa daripada yang lepas-lepas sebab kita ada seorang penyanyi yang muda, terkenal, suaranya sedap dan dulu baru-baru ni kalau ada scroll-scroll dalam Instagram tu memang muka dia je lah. Suara duk cover lagu ni, lagu tu. Kita bawakan khusus ataupun khas untuk anda semua, Cheryl Syazwani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar Cheryl? Salam baik, alhamdulillah. Terima kasih yang pertamanya kerana hadir dan bersama-sama dengan kita dalam Chit Chat Ustaz pada hari ini. Baik, sebelum kita masuk ke topik kita, nak tahu sedikit tentang Cheryl, boleh perkenalkan diri. Sekarang ni job apa? Katanya dah ada job-job Hollywood. Jadi betul ke tidak kan? Jadi kita nak tahu sikit. Puman, silakan. Okey, nama Cheryl. Nak nama penuh ke? Nama pendek ke? Nama penuh. Cheryl Syazwani binti Syamsul Bahri. Tahun ni Cheryl berumur 2020 ni. Cheryl berumur 23 tahun. Okey, muda lagi 23 tahun. Lepas tu buat masa ni Cheryl menyanyi sajalah. Cheryl hanya fokus pada nyanyian. Lepas tu nanti akan ada single baru yang keluar. Macam mana boleh berminat nak menyanyi ni? Ke memang daripada kecil mak latih jadi penyanyi ke macam mana? Sebenarnya tak. Daripada kecil Cheryl memang suka menyanyi tapi tak pernah terfikir nak jadi seorang penyanyi. Cheryl hanya kan daripada kecil memang suka mengaji ni. Kita tahu silakan. Suka menyanyi tapi tak terfikirlah macam tak ada keinginan nak menyanyi, nak jadi penyanyi. Lepas tu masa umur 18 Cheryl macam buat cover dekat YouTube. And then ada syarikat rakaman yang melamar, approach. Jadi ada lagu yang Cheryl buat cover mula-mula sebelum dilamar oleh syarikat muzik ni. Betul. Lagu apa yang dinyanyikan tu? Lagu Kun Anta daripada Humul Al-Qudir. Nama dia apa? Humul Al-Qudir. Okey, boleh belanja sikit je? Sikit sikit. Okey. لأجارهم قلبت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي يتفاخر. Sikit sangat ke? Okey. Memang sedap kan? Tu baru sikit. Memang tengok bahasa Arab dia masa sebelum nyanyi? Saya tengok lirik yang Arab, lepas tu saya macam ada dua lah, ada dua version lah. Ada nyanyi yang Melayu juga? Bukan, dia punya Rumi dengan Arab. Okey, baik. Bagus kita terkenal dengan lagu Arab biasa orang dengan lagu-lagu Melayu. Okey, Cheryl lepas nyanyi lagu tu ada syarikat datang melamar dan seterusnya. Single pertama, lagu apa? Single pertama masa tu tahun 2015. Okey. Oh, tak lama lah. Dia macam bila Cheryl sign terus ada single. Tapi single tu tak pergi jauh lah. Sebab masa tu Cheryl macam tak ada masa nak promo. Okey. Dan Cheryl pun busy study. So macam baguslah, kita memang suka kan artis-artis Malaysia yang mana ada qualification dalam bidang apa? Kelulusan? Jurusan masa study tu diploma in accountancy. Bukan calang-calang diploma accountancy. Jadi Cheryl, kita penyanyi ini ada naik ada turunnya. Betul. Memang boleh sustain insya-Allah. Cumanya Cheryl sendiri apa perancangan dalam tempoh mungkin 10 tahun ke depan? Jauh sangat tu. Jauh sangat kan. Tapi kalau dalam masa terdekat ni Cheryl nampak macam Cheryl akan teruskan menyanyi. Okey. Sebenarnya dulu nak sambung degree tapi memandangkan macam sekarang ni ada busy show. Dah kaya lah. Tak ada lah. Duit dah banyak. Biasa je. So Cheryl fokus pada nyanyian dululah.
Tengoklah macam mana. Kalau macam ada rezeki nak sambung study, Cheryl akan sambung. Okey, baik. Tak apa. Masih muda lagi untuk Cheryl, 23. Perjalanan tu insya-Allah Allah Sambung. mudahkan kan. InsyaAllah. Kita doakan yang terbaik. Okey, kita masuk topik kita pada hari ini, Okey. iaitu berkenaan dengan trend, ikutan, idola. Sudah semestinya ada yang meminati Cheryl secara orang kata hardcore. Cheryl buat apa ini? Nak tahu je, update mesti nak tahu. Okey, Cheryl pakai tudung apa, pakai baju apa? Okey, baju kuning, kita kena beli baju tu. Okey, Cheryl sendiri. Ada tak orang yang minat sampai macam tu dan macam mana Cheryl sebagai seorang yang diminati ni kontrol dan nak nasihat dia orang ke jangan too much sangat, saya pun manusia biasa, macam mana? Tak ada lagi kot yang Tak ada lagi lah. sebab Cheryl masih macam baru lagi kan. Okey. Cheryl pun tak ada fashion ni macam betul orang tahu macam oh ni fashion Cheryl, tak adalah. Ini style Cheryl, tak ada lagi. Tapi kalau macam diorang fan Cheryl, dia akan macam tertunggu-tunggu cover baru. Okey, itu yang lebih dia carilah. Diorang macam lebih menunggu cover baru daripada style macam tu. Tapi Cheryl jangan risau, walaupun Cheryl tak ada fashion, belum ada trademark fashion, trademark. tapi Cheryl lah antara artis yang baik Islamic fashion. Oh, ya ke? Menutup aurat. Baguslah kan orang muda menzahirkan ataupun mempamerkan Islamic fashion tu. Bukan Cheryl seorang lah, ramai lagi, tapi kita menghargai apa yang Cheryl dah buat dalam industri muzik kita, insya-Allah, dan teruskan. Okey Cheryl, dulu memang daripada dulu bertudung ke ataupun baru berhijrah ke bagaimana? Cheryl mula bertudung masa umur form 3. Oh, okey. Selepas Memang dari dululah. KMR. Okey, baik. Jadi sehingga sekarang lah konsisten. Alhamdulillah dan berterusan lah insya-Allah. InsyaAllah kita doakan begitu. Baik Cheryl. Apa pandangan Cheryl kepada orang muda yang lain ataupun rakan-rakan artis yang lain yang dia memang seorang Islam tapi dia orang kata tak bertudung ataupun tak ada sangat mengikut syariat ni. Cheryl punya pandangan macam mana? Okey, pandangan Cheryl, Cheryl rasa tak semestinya orang tu tak bertudung, dia tak mengamalkan macam mana gaya Hidup Islamik. gaya hidup Islamik macam, dan tak juga kalau dia pakai tudung dia mengamalkan gaya hidup Islamik kan. So bagi Cheryl tak macam mana nak cakap judge. Saya tak judge lah. So, asalkan dia dia meneruskan kebaikan, dia mengamalkan kebaikan. Okey, bagus. Kita nak tahu kan pandang-pandangan orang muda macam mana kan. Betul, Cheryl cakap tu, kadang-kadang ada yang tak bertudung, bukannya maksud dia ni tak baik. Kadang-kadang ada juga yang bertudung tak semestinya dia ni baik kan. Tapi apa-apa. Kita tak menilai dari segi luaran. Cumanya kalau boleh kan. Yes, kalau boleh. Sebab itu adalah syariat Allah SWT. Jadi kita sambutlah. Sambutlah sebab pergi semayang tak pakai kopiah pun bukan satu benda yang salah. Betul. Tetapi sebab Nabi pakai kan. Ikut sunat. Ikut sunat Rasulullah. Tapi kalau tudung ni wajib. Tudung ni wajib. Betul. Tapi sebab isteri Rasulullah semuanya bertudung. Jadi kita bukan nak menilai diri seseorang, tapi cuma kita mengharapkan orang faham ni kena buat ni. Dalam hati at least kena ada perasaan, insya-Allah. Nanti dalam masa yang depan ataupun kena adalah perasaan nak buat tu. Jadi tak apa. Yang penting apa yang Cheryl nak sampaikan, kebaikan mesti diteruskan pada penyanyi-penyanyi di luar sana yang sama dengan Cheryl, orang kata BBNU ni. BBNU. Tapi ni dah lama up dah kan, dah 4 tahun dah. BBNU juga kan? BBNU juga Okey Cheryl. Bila sebut idola, tak lari dalam hidup kita mesti ada seorang yang kita mengidolakan. Dan sudah semestinya lah idola yang lebih baik daripada semua idola yang ada adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idola kita sebab kehidupan dia bila dia meninggal pun semua orang cemburu, malah dikatakan dunia ini sendiri pun sedih kehilangan dia. Sebab dalam sebuah hadis Nabi SAW sebut, hadis tu berbunyi begini, iaitu Abdul Fajir. Dia ada dua, hadis tu menerangkan tentang dua, hamba yang baik dan hamba yang tidak baik. Abdul Fajir dia panggil. Abdul Fajir, bila hamba yang baik ini meninggal, yastarihu minhul ibadu wal biladu wasyajaru wad dawab. Bukanlah lirik lagu seperti mana Kun Anta tu, tapi maksud dia orang yang jahat bila dia meninggal dunia, pokok-pokok rehat daripada dia. Binatang-binatang ternakan rehat daripada dia. Sebab apa dia sebut binatang ternakan, dia sebut pokok ni sebab apa? Sebab orang jahat ni kadang-kadang dia berjalan, dia ketuknya pokok, dia sepaknya batu kan. Sedangkan batu-batu ni sebenarnya pun makhluk Allah.
Benda-benda yang lain. Dunia pun rehat daripada dia. Binatang ternakan, kalau kucing ada, dia ketuk ni kepala kucing tu, kan? Dia bagi makan, dia sumbat je dalam mulut tu. Macam itulah hamba-hamba yang tidak baik. Wal abdul mu'min. Dan bila abdul mu'min, hamba yang baik, kalau dia meninggal, dia rehat daripada kepenatan dunia. Hidup dalam dunia ni penat tuan-tuan, ibu-ibu, ayah semua. Kalau tak penat tu, ada something wrong lah dengan anda tu kan. Kita keluar mencari rezeki penat. Melayan kerenah orang penat. Menunggu payment pun penat. Jadi ini adalah benda-benda yang memenatkan kita. Tapi bila kita meninggal, menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, kita rehat. Istilah rehat ni bila kita dah betul-betul berada di dalam kubur. Masa tu masa yang diberi. Apa you nak? Dah penat kat dunia kan? Dah cari nafkah untuk suami, dah cari nafkah untuk isteri kan? Cari nafkah untuk anak-anak, dah nyanyi sana sini, bawa lagu Islamik, dah tunjuk kat orang semua. Tapi bila dah meninggal, benda-benda tu semua yang kita niatkan untuk cari rezeki semua ni, Allah bagi kita apa yang kita mahukan. Ganjaran. Ganjaran dia. Okey. Jadi bila Rasulullah SAW meninggal dunia, jadi sudah semestinya semua orang pada ketika itu sedih. Rasulullah SAW ni diiktiraf sebagai manusia yang paling berpengaruh di dunia. Di dunia. Sampai sekarang. Bukan kita yang cakap, orang barat yang cakap. Kita sendiri pun tahulah, kita pun hidup dalam keadaan yang daripada kecil, Alhamdulillah kita Islam dan sampailah ke besar ni. Kita tahu Rasulullah SAW banyak pengorbanan dia dalam agama sehinggalah ke akhir hayat dia. Dia yang kata ummati tu, yang masa dia nak meninggal dia ingat pada umat dia tu bukan hadis yang sahih. Sebenarnya itu adalah khabar-khabar yang tidak betul. Cumanya sepanjang hayat dia, dia banyak mengingatkan diri dia macam mana umat aku ni, risau dia, fikir dia terhadap agama dan seterusnya. Jadi bila dia meninggal, ada sahabat-sahabat yang tak boleh terima. Ada, sebab yelah biasa contoh kita lah kan. Kalau kita hari ni kita susah, kita telefon siapa biasanya? Mak ayah kita, betul. Kalau telefon boyfriend pun bukan boleh tolong apa sangatlah ketika inilah. Nanti kalau jadi suami lain cerita. Tapi sekarang dalam konteks kita anak-anak ni susah mesti telefon mak. Orang telefon. Panggil apa kat mak? Umi? Mami. Mami. Ada masalah telefon mak ke telefon ayah biasanya? Ayah. Ayah. Okey. So ayah akan bagi nasihat kan. Bayangkan bila ayah hilang. Ayah dah tak ada. Okey. Jadi kita pun lost lah sekejap kan. Boleh kata macam, ya Allah, macam mana aku ni? Jadi ni Rasulullah SAW yang memberi agama Islam kepada semua sahabat-sahabat yang ada ketika itu. Islam dibawa oleh Rasulullah, kuatnya agama itu. Bila dia meninggal, ada orang yang macam, betul ke? Kan? Sehingga kan Sayyidina Umar kata, jangan bagi tahu Rasulullah ni meninggal, jangan bagi tahu. Sebab dia tak mau, bila orang kafir tahu, orang kafir macam happy lah kan. Okey, orang nombor satu dalam Islam dah meninggal, kita boleh cantas ataupun kita boleh murtadkan mereka ramai-ramai. Dia tak nak benda tu berlaku. Tetapi apa yang nak disampaikan daripada kisah peninggalan ataupun kisah kewafatan Nabi Muhammad SAW ni adalah pendidikan ataupun sunnah pergerakan, percakapan, perlakuan, ikrar Nabi SAW, itu yang kita kena amalkan. Sebab kalau katakanlah Syahrir, bila parents kita dah tak ada, kita pun disunatkan untuk buat baik dengan kawan-kawan baik ayah kita. Contoh ayah kita ada kawan baik, katakanlah nama dia Tek kan. Contoh ayah kita baik dengan seorang ni, nama dia Tek. Kita kena buat baiklah dengan Tek ni sebab ayah kita baik dengan dia. Itu sunnah kepada kita orang Islam ni. Jadi sama juga dengan Rasulullah, bila dia dah tak ada, kita apa yang kita kena buat, amalkan. Kalau boleh nak nyanyi lagu, nyanyi yang macam Kun Anta pun bagus sebab dia lebih kepada kata-kata motivasi, jadi diri sendiri dan sebagainya. Syarif pernah pakai sugi tak? Seumur hidup? Tak pernah. Belum lagi kan? Okey. Saya nak kongsi sikit, saya pernah pakai sugi. Okay. Dulu saya tengok sugi ni macam geli sikit tau. Sebab lepas dia gosok-gosok tu, dia letak dalam poket dia bawa pergi mana-mana. Kan saya tengok. Okay. Tapi sebenarnya, saya tak pernah lagi rasa sebersih, mulut ni tak pernah rasa lebih bersih, hilangnya bau selain daripada menggunakan sugi. Walaupun sugi ni sikit je, sunnah. Kita gosok gigi hari ni pun dikira sunnah. Kalau kita gosok gigi sebelum tidur, bangun tidur gosok gigi ni pun sunnah, membersihkan gigi. Tapi bila kita pakai kayu sugi, ini adalah perbuatan yang sama dengan Rasulullah SAW. Saya punya gigi bila cek dekat dentist, hilang plak tu. Plak dah tak ada. Oh ya? Kelebihan sugi kena cuba. Kena cuba kan, nanti saya cuba. Saya ada lebih dalam kereta. Okay.
Baik, Sheryl. Bila nak pergi buat show ataupun hari-hari kan, macam mana fashion yang ada di diri Sheryl ni sendiri ke ataupun dinasihatkan oleh fashion department dalam dengarnya bawah satu management kan? Sudah semestinya ada lah benda-benda macam ni. Macam mana? Sendiri ke memang fashion designer bagi nasihat? Kalau Syara ada show, akan ada macam fashion stylist ataupun macam yang sponsor tu lah, dia akan tolong sesuaikan dengan fashion Syara. Tapi kalau hari-hari macam aktiviti harian yang keluar tu Syara sendiri je. Sendirilah. Macam hari ni? Macam hari ni sendiri je. Ya, tapi alhamdulillah molek tutup aurat dan sebagainya. Cumanya yalah, walaupun ada sebegitu, ada fashion designer semua, ada tak parameter ataupun ketetapan yang Syara kata okey, saya hanya akan pakai yang mana yang bagi saya nampak muslimah saja. Ada ke ataupun tak apa, sikit-sikit macam mana nasihat dia ke, macam mana sila? Okey, Syara sebenarnya masih lagi macam slowly nak macam pemakaian tu nak menjaga aurat dengan baik. Tapi Syara pernah kena kecam tau sebenarnya. Okey, kena kecam juga. Ada juga. Sebab ada. Yang pakai tudung pun kecam juga. Okay, apa yang dia cakap ni? So masa tu Syara pergi show, Syara punya pakaian tak menutup bahagian dada. So dia macam cakap, sebelum ni Syara pakai macam keluar ke mana-mana, Syara akan pakai dengan elok lah, tutup dengan sempurna. Tapi masa show tu, macam Syara pakai tudung yang singkat. So dia macam, kenapa dah? Dah berubah ni. Siapa namanya? Ada nombor dia? Ada. Geram betul. Dekat social media lah. Memang biasalah. Dia memang benda-benda macam tu walaupun yalah mungkin ada salah sikit. Tapi orang yang tegur macam ni yang menjauhkan kita daripada agama ni. Syara macam mana masa tu? Sedih kan? Kenapa tak call? Tak ada nombor lagi? Okey, tak apa. Lepas ni. Macam mana? Sedih kongsi dengan siapa kesedihan yang macam tu? Syara tak ada komplain, tapi Syara ambil macam sebagai benda yang positif lah. Betul lah, dia nasihat Syara kan. Syara pun sedar. Tapi benda tu sebab Syara ada fashion stylist, so Syara tak boleh nak macam mana nak melawan sangat. Kita boleh bagi opinion sendiri tapi macam tak boleh nak melawan sangat lah sebab baju tu dia yang design dan dia dah tetapkan lah untuk Syara. So, tapi selepas kejadian tu macam mana fashion design mungkin tu? Syara akan menjaga lah, Syara akan ikut. Yang lebih baik yang lah. bagi, macam tu lah. Tak apalah, slow kan. Slow. Cumanya yang nak tegur pun tegurlah baik-baik. Dia ada guna perkataan-perkataan yang kasar ke? Tak ada. Tak adalah, cuma dia cakap. Tapi dia cakap secara public, so orang lain boleh baca kan. Okey, dah block dah lah. Tak. Belum lagi Dah block. Block je orang macam tu. Okey, tak apa, tak ada masalah. Cumanya fashion yang terbaik adalah fashion yang mengikut kepada sunnah lah. Kita menghargai lah kan, daripada orang tak pakai langsung, kita menghargai orang yang pakai. Dan kalau boleh tutup aurat tu lagi kita suka. Kita lebih jangan menghukum, kita menerima. Menghargai, meraihkan. Inilah cara Islam sebenarnya. Okey. Berbalik kepada diri Syara sebagai seorang, kita boleh panggil artis lah walaupun bermulanya di social media kan. Mula-mula buat lagu di cover lagu di Instagram. YouTube. Oh, YouTube. Okey, baik. YouTuber lah dulu. YouTuber. Sekarang dah jadi artis, dah keluar TV dan sebagainya. Okey, baik. Dari segi fashion yang Syara sendiri rasa Syara akan ikut dan akan amalkan sepanjang Syara dalam dunia industri muzik ni yang macam mana? Nak tahu. Kalau nak tanya pasal macam fashion yang Syara ikut, sebenarnya Syara lebih ada idola ke siapa? Ada. Siapa dia? Yuna. Okey. Tapi Yuna kan dia level international, so pemakaian dia lain sikit lah. So awak ni level-level international lah. Kita masih dalam negara. Okey. Belum level international. Belum so lagi. Lain lah sikit kan. Dan Nilofa. Nilofa. Mira Fizna pun boleh lah. Dia orang macam lebih kurang kan. Jadi tiap-tiap kali nak keluar akan tengok jugalah macam mana dia orang dressing. Akan refer. Okay. Contoh lah. Syara tahu tak sebenarnya apa yang Syara rasa ni dirasai oleh mungkin beratus ribu orang peminat Syara. Oh ya ke? Mungkin kita tak tahu kan. Mungkin Syara kata okey nak tengok dia ni lah. Orang yang meminati Syara pula akan tengok, oh Syara pakai macam ni lah. Oh dia pakai tudung macam ni lah. Oh okey, dia pun cuba ikut. Jadi pahala boleh buat dah kat situ. Kan. Tambahan pula kita ada dengar kan, dia cover lagu ni pun trend juga. Betul tak? Ada lagu apa yang tengah hip sekarang, dia akan buat. Betul. Okey. Biasa saya ada hari tu hari Jumaat saya scroll, ada buat selawat kan. Ada nyanyi-nyanyi nasyid juga. Okey.
kita tak, benda yang nasyid-nasyid ni biasanya tak berapa trend dah sekarang kan, kurang, adalah sikit sebanyak macam baru-baru ni Ya ke? Bukan macam sekarang ada ni lagu kan? Ainu Madia kan. I mean lagu Nisa tu Sabian. lagu-lagu yang Islamik ni pun boleh jadi trend, tapi dia tak orang kata segah mana yang hiburan. Lagu-lagu orang putih ni lagi ramai orang duk cover. Tapi macam mana awak mencari diri awak untuk cover lagu-lagu Islamik ni? Oh, Cheryl macam tak memilih lagu untuk cover. Okey. Macam kalau Cheryl rasa lagu Boleh nyanyi? nasyid, lagu nasyid tu sedap, Cheryl akan cover. Tak mengikut trend sangatlah. Macam asalkan lagu tu sedap, Cheryl akan cover. Pernah cover selawat juga Selawat. Okey, selawat yang mana satu? Selawat yang sallallahu. Oh yang tu yang biasa. Okey. Hasbi Rabbi yang biasa-biasa. Alright. Tiap-tiap orang kata ada ke tetapan hari Jumaat ke ataupun apa bila selalu Tak buat? ada. Tak ada. Dia macam kalau nak cover, cover. Okey, baik. Macam sekarang saya tengok kan, benda yang paling mudah saya boleh katakan adalah tentang pemakaian dari sudut trend. Kadang-kadang ada orang, ada trend-trend orang putih dia pakai seluar yang pendek. Orang lelaki lah, orang lelaki pakai seluar pendek kan. Lepas tu stokin dia tinggi sikit. Stokin ada lambang-lambang binatang-binatang yang comel-comel tu. Lepas tu pakai kasut Converse dan sebagainya. Benda-benda ni diikuti secara secara membabi buta. Maksudnya pakai je lah. Dia orang pakai juga kan. Lepas tu pakai baju ni, lepas tu pakai spek. Sebenarnya kena hati-hati. Apa yang kita buat, apa yang kita pakai ni, jangan sampai kita hilang syiar dalam diri kita. Contoh, kita nak berfashion boleh sebab Nabi SAW sendiri pun pernah pakai jubah berwarna merah. Pernah pakai jubah ada sedikit corak-corak dia. Maksudnya apa? Dibenarkan fashion dalam Islam. Cumanya janganlah melampau, janganlah sampai kita tengok dia, kita terfikir, dia ni orang Islam ke tak? Tapi tengok Cheryl hari ni memang nampak Islam lah. Alhamdulillah. Tak ada nampak macam umat-umat yang lain. Jadi jangan kita mencontohi umat-umat yang lain sebab nanti kita dibangkitkan mengikut umat. Jadi sayanglah kalau kita dah dilahirkan dalam umat Nabi Muhammad, umat yang terbaik, tiba-tiba duduk dengan umat lain. Sebab tu ada hadis Nabi dia kata falaisa minni. Kamu bukan di kalangan aku. Buat macam ni kamu bukan di kalangan aku dan seterusnya. Budaya yang kita boleh sebut trend juga, macam tak tahulah Cheryl terlibat ataupun tidak. Cara macam dulu ada pernah zaman apa celup, apa cerita bro kan, macam cara greeting. Cheryl pernah sekarang ni apa trend-trend yang terbaru atau cara-cara sapaan? Apa? Yang ada macam baru-baru ni orang kata Bos kita. Bos kita kan. Apa cerita kan, macam benda macam tu. Cheryl sendiri tengok macam mana budaya-budaya macam ni, okey ke ataupun tak okey untuk kita ikut? Tak okey kot bagi Cheryl. Sebab Cheryl pun tak ikut. Cheryl buat pernahlah bergurau tapi secara macam hari-hari tak adalah. Bergurau bosku tu lah? Bosku. Macam mana gurau sikit, nak dengar? Dengan kawan-kawan lah. Okey, baik, tak apalah. Tapi akhir sekali nak minta nasihat Cheryl kepada peminat-peminat di luar sana yang meminati Cheryl mahupun yang belum kenal lagi, apa nasihat dari segi trend ataupun pemakaian yang perlu kita aplikasi amalkan dalam hidup kita? Silakan. Okay, nasihat Cheryl dari segi pemakaian, mungkin kita kena pakai yang lebih. Cheryl pun tak boleh nak nasihat lebih-lebih. Cheryl takut kan Cheryl pesan kat orang, nanti orang kata dia ni pesan je lebih, tapi Cheryl pun tak ikut. Tapi kalau boleh, kita menjagalah aurat sebagai seorang perempuan sebab kita ada banyak aurat kena jaga kan. Lelaki kan okey sikit. Lepas tu kalau dari segi aktiviti dan hari-hari, kita kena sentiasa amalkan kebaikan lah, positivity, positive vibes. Trend-trend yang baik. Ya, trend yang baik kita ikut. Yang buruk kita cuba untuk tolak lah. Ada buat TikTok juga ke? Cara buat TikTok untuk kerja. Okay. Kalau saja-saja tak. Tak ada. Okey. Untuk kerja tak apa, duit banyak dibayar. Okey. Baiklah. Terima kasih banyak Cheryl kerana bersama kita hari ini ya. Untuk program Chit Chat Ustaz. Moga apa yang dikongsikan oleh Cheryl dan diri saya dapat diamalkan kepada diri kita dulu kan. Yang cakap ni kita yang kena buat dulu. Betul. Tapi pada anda yang mendengar, yang mana yang baik ambil lah, yang mana yang buruk tinggallah. Amalkan trend-trend yang baik, amalkan trend-trend yang positif, yang mengikut sunnah terutamanya, insya-Allah hidup akan berubah dan memberi impak pada orang sekeliling kita. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Rasa lebih bergaya hari ni mengikut trend. Baju baru, baju mahal, selesa. Itulah dia. Tajuk kita pada hari ni dalam Chit Chat bersama Ustaz Riz Ismail. Kita nak tahu boleh ke tak boleh ikut trend ni. Jadi, kita mulakan sesi soal jawab kita dengan soalan yang pertama. Bagaimanakah amalan pemakaian tudung yang disyariatkan dalam Islam? Apabila kita menyebut syariat Islam, fashion yang disyariatkan oleh Allah SWT untuk perempuan lah terutamanya, menutup aurat tudung dia. Bagaimana cara yang terbaik ataupun cara yang sepatutnya yang diamalkan oleh wanita-wanita yang solehah di luar sana? Baik, yang pertama sekali, mestilah min jala bibihin, dalam Al-Quran beritahu mesti tutup bahagian dadanya. Rambut kan, tutup rambut sempurna bagi nampak sini. Dagu pun kalau boleh tutup, dan tutup sehingga mana? Sehingga dada. Sehingga dada, kerana ini adalah bahagian-bahagian yang disebut oleh Allah SWT dalam Al-Quran supaya dilindungkan. Baik, itu yang pertama. Yang keduanya, apabila seluar kan, kadang-kadang orang kata okey, kat atas je lah yang kena tutup, semua luar-luar. Seluar boleh pakai seluar ketat tak? Boleh pakai legging tak? Kat rumah boleh lah, bersama suami dan bersama yang keluarga, itu dibenarkan. Tetapi kalau kat luar, kita jalan kan, ikut trend, tapi ketat sikit lah, nak bagi nampak lebih menarik, lebih mencungkil mata-mata lelaki-lelaki ajnabi di luar sana, ini diharamkan, tak boleh. Jaga baik-baik, kerana aurat wanita ini adalah aurat yang paling senang untuk didedah. Macam lelaki, kalau dia angkat dia punya baju sampai sini pun masih lagi bukan aurat dan boleh ditunjukkan kepada orang lain lah. Tetapi kalau perempuan, dia terangkat sikit saja, dah bahaya. Jadi sebab itulah fashion-fashion ataupun design yang ada di luar sana mesti mengikuti syariat Islamiah. Kalau perempuan, kat sini mestilah ketatkan sikit kan, yang ada supaya dia tidak semudah terkebawah dan sebagainya, bagi dia betul-betul fit di sini. Maksudnya bukan fit, ada tempat pemegangnya di sini, lepas tu luas. Begitulah, kita ada sebenarnya fashion designer kita di Malaysia terutamanya yang memberikan design-design yang cantik mengikut Islamic Syariah Compliance, cukup serba-serbi yang boleh kita cari dan beli dan pakai kepada wanita-wanita, bukan kita lelaki lah, kepada para wanita di luar sana. Begini cara dia. Dan yang terakhir sekali untuk soalan yang pertama ni adalah, apabila kita sudah cuba sedaya upaya untuk memakai yang tutup aurat, jangan lupa untuk sentiasa berdoa. Sebab iman kita yazid wa yankus, bertambah dan berkurangan. So, untuk menambahkan ataupun mengistiqamahkan diri kita, doa kepada Allah SWT supaya kita sentiasa minat ataupun sentiasa ada iman dalam hati kita untuk tegakkan syariat Allah SWT. Sebab kita dengar ada sikit sebanyak orang yang pakai tudung, lepas tu buka tudung, lepas tu pakai balik dan sebagainya. Ini normal hati kita kan, berdolak-dalik ni biasa. Dan Nabi juga pesan kepada mereka-mereka yang ingin menguatkan diri mereka dalam iman ini, dalam Islam ni, untuk baca doa apa? Ya mukallibal qulub, wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati ini, sabbit qulubana ala dinik wa ta'atik. Sabbit ni maksudnya perkenankanlah ataupun dekatkanlah hati aku ini dengan agama. Dekatkanlah hati aku ini dengan agama. Baca ni doa ni banyak-banyak. Sebab Nabi SAW apabila ditanya oleh sahabat kepada Ummu Salamah, apakah doa yang paling banyak Nabi baca? Nabi sendiri membaca doa ini. Ya mukallibal qulub. Rasanya semua orang boleh tahu. Cuba ikut penonton-penonton di rumah. Ya mukallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik wa ta'atik. Banyakkan bacaan doa ini supaya Allah menetapkan hati kita dengan Islam. Barulah bila dalam tu dah strong, kat luar ni baru dia boleh pakai dengan sempurna. Dia senyum, dia yakin bahawa senyum menutup aurat ini adalah beauty yang sebenarnya. Wallahu alam. Kita teruskan dengan soalan yang kedua. Saya nak tanya satu soalan. Adakah Islam melarang wanita untuk bercantik-cantik? Disebabkan terlalu banyak sekarang ni image-image ataupun anasir-anasir yang nak memburukkan Islam, ataupun dalam bahasa lain Islamofobia. Dia kata Islam ni agama teroris, agama yang ekstremis, perempuan semua kena pakai hitam, perempuan tak boleh berfashion dan sebagainya. Sebenarnya tidak.
Ini hanya spekulasi dan juga anasi-anasi yang cuba menjatuhkan imej Islam itu sendiri. Baik, saya mulakan dengan menjawab soalan ini dengan bukti yang telah ada. Dalam Al-Quran, tidak ada surah lelaki tau. Kita tak ada surah Ar-Rijal, tak ada. Tapi surah apa yang ada? Surah An-Nisa. Cantiknya Islam mengangkat darjat wanita hingga kan ada satu surah khusus hanya kepada wanita. Jadi kepada mereka-mereka yang merasakan memakai tudung ini adalah satu siksaan dan sebagainya, saya bagikan satu metafor yang mudah untuk anda fikirkan. Baik, kalaulah ada, ini cerita ni pun pernah diceritakan dalam 1001 kisah-kisah hikmah. Ada satu orang ni dia nak berkahwin ataupun dia nak mengakhiri zaman bujang dia lah, pergi ke sebuah kampung. Jadi ayah yang dia nak pinang anak ni cakap kat dia, okey, sekarang ni saya ni penjual apple. Saya jual buah apple. Di depan ni ada apple-apple yang terbiar dan terbuka, siapa-siapa nak pegang, nak ambil, nak tengok boleh. Tetapi saya ada satu lagi yang paling special dekat dalam, nak tengok. Jadi dia pun panggil saudara ni masuk ke dalam. Bila saudara ni masuk ke dalam, dia tengok ada satu apple dalam bekas kaca yang ditutup rapi dan berkilat apple ni. Dan dia tanyalah, selepas dia tengok dua apple yang kedudukannya berbeza, keadaannya berbeza, dia pun tanya kepada saudara tu. Jadi saudara nak ambil apple di luar ke ataupun nak ambil apple yang dalam bekas tu? Sudah semestinya saudara tu menjawab, saya nak yang ada dalam bekas tu. Itulah dia sikit sebanyak metafor yang cuba disampaikan dalam cerita ni, walaupun ianya 1001 hikayat, tapi banyak mesej yang nak disampaikan. Orang Islam, orang mukminah perempuan ni, bila kita tutup dia, pakaikan tudung, kan, rapikan tutupkan aurat dia dengan sempurna. Aurat dia hanya didedahkan kepada siapa? Kepada suami. Tidak ada pahala yang lebih tinggi dalam hidup seorang perempuan ni, lebih daripada hikmat dia daripada mak ayah apabila dihikmat kepada suami dia. Itulah dia kepentingan dan kelebihan Islam. Kita bukan memaksa, tetapi kita memuliakan. Bukan. Dan kalau sekalipun orang berkata panas dan sebagainya, ketahuilah dalam Islam kita percaya setiap panas yang dialami oleh wanita-wanita yang menutup aurat dia, peluh-peluh itulah menjadi saksi untuk mereka-mereka ini masuk ke dalam syurga. Inilah sikit sebanyak hikmah kenapa kita tutup wanita kita. Kerana kita memuliakan mereka dan kita tidak mahu mereka-mereka ini dilihat oleh lelaki-lelaki lain. Siapa je yang tak cemburu bila isterinya dilihat oleh lelaki-lelaki lain dan cuba ada orang lain nak menggoda dan sebagainya, kan? Sebab kita sudah semestinya isteri-isteri anda, ibu-ibu anda adalah ibu-ibu yang cantik, isteri-isteri yang cantik. Maka peliharalah aurat itu sehinggalah keliang lahat. Jagalah syariah Islamiah dalam diri kita. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keberkatan dan juga memberikan kita kesungguhan dalam menjaga aurat kita sebagai wanita dan juga lelaki. Wallahu alam. Kita teruskan dengan soalan yang ketiga. Menurut Islam, bilakah perempuan dapat mengenakan pakaian yang terbaik dan cantik? Baik, soalan yang bagus. Untuk para wanita-wanita di luar sana, bilakah waktu yang paling sesuai untuk kita berhias? Tak lain dan tak bukan, mestilah pada ketika bernikah. Bernikah ni. Dan warna yang terbaik adalah warna yang putih. Boleh tak ada desain-desain? Boleh. Kenapa? Kerana ada riwayat-riwayat yang mengatakan Nabi SAW sendiri pernah memakai jubah warnanya berlainan dan ada desain-desain yang diberikan hadiah oleh pemimpin-pemimpin kepada beliau dan beliau pakai. Jadi boleh untuk kita orang Islam nak pakai, perempuan lah terutamanya, untuk pakai jubah-jubah yang ada sedikit corak-corak, warna yang agak tidak mencolok mata dan seumpamanya. Kita masih kena jagalah, walaupun dibenarkan untuk kita ni, janganlah pula kita terbawa-bawa dengan fashion-fashion yang baru, yang ketat dan sebagainya. InsyaAllah, moga kita semua dipelihara oleh Allah SWT dan kita dapat mengamalkan tanggungjawab kita, bukan sahaja menutup aurat, sekaligus menutup segala kemungkaran yang boleh kita lakukan. InsyaAllah, kita mengharapkan semoga apa yang dibincangkan memberi manfaat kepada anda semua. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum, salam sejahtera. Bertemu lagi dalam segmen personal saya. Hari ini saya nak kongsikan kepada anda tentang gaya ikut trend. Macam mana sebenarnya gaya ikut trend ni? Ada antara kita kadang-kadang suka pakai seluar yang agak tinggi sikit. Bukanlah seluar pendek. Seluar yang agak tinggi. Bahagian dia yang dekat dengan aurat lelaki. Boleh ataupun tidak boleh. Dan betul ke pusat ini adalah sebagai tanda ataupun pengukur aurat seorang lelaki itu? Baik. Kepada seorang lelaki benarlah di situ, tetapi ada juga clause-clause dia ataupun keadaan-keadaan yang berbeza. Contoh, lelaki ni badan dia cantik dan handsome. Dia ni seorang yang orang mudah tertarik dengan dia dan boleh menjadi satu fitnah ataupun menjadi satu syahwat kepada perempuan yang melihat. Maka tak boleh dia sewenang-wenangnya buka baju depan perempuan ataupun depan orang yang bukan mahram dia. Dia kata, oh tak ada apa ni kan, apa ni kita apa, bukan mahram kita ni, boleh tunjuk aurat tu, jadi dibuka lah. Tunjuklah bahagian dada dia ataupun bahagian six pack dia. Saya rasa kat sini kita semua one pack je. Tapi tu pun masih lagi nak menunjuk kepada orang ramai. Itu kita kena jaga sebenarnya. Ramai orang tersalah langkah dan tersalah faham. Dia kata aurat pusat sampai lutut je. Kenapa nak cover-cover dada? Tunjuklah dada kita yang sasa. Baiklah, inilah sikit sebanyak kesilap faham ataupun clause-clause dia yang saya beritahu tadi. Bila benda tu boleh menjadi syahwat kepada seorang wanita, maka tidak boleh kita sewenang-wenangnya buka. Apatah lagi insan yang bernama wanita soleha. Sudah tentulah tak boleh nak tayang-tayangkan seperti lelaki, lebih kena jaga sebab ada setengah-setengah. Walaupun perkara ini banyak perdebatan ataupun khilaf antara ulama, antara mazhab pun, ada yang mengatakan kena tutup semua, sarung tangan kena pakai kan, muka pun kena bahagian sini purdah pun kena pakai biar nampak mata sahaja. Ada yang mengatakan sebegitu. Tetapi ini adalah perkara yang boleh kita ataupun kita berbeza pendapat. Ada yang pergelangan tangan tu yang wajib lah, yang tu mesti kita tutup untuk perempuan. Pergelangan tangan, tudung mesti tutup bahagian dada, rambut mesti tutup. Itu mesti kita buat. Tidak ada perbezaan pandangan ataupun kekhilafan dalam aurat-aurat yang tetap seperti mana pergelangan tangan, rambut ni kita tak perlu nak bincang. Wajib kita tutup. Cumanya penambahan seperti purdah dan sebagainya, ini boleh kalau seseorang insan tu nak pakai, seorang muslimah nak pakai, muslim tak boleh lah, orang lelaki tak boleh nak pakai purdah dan sebagainya. Kalau orang perempuan nak pakai, alhamdulillah. Itu dibolehkan dan itu adalah antara pakaian-pakaian isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan warna antara warna-warnanya warna yang tidak cerah, warna-warna yang tidak menarik perhatian orang ramai. Bukan kita nak suruh orang mukmin ataupun orang muslimah, golongan-golongan Islam ini sebagai orang yang mundur tak aktif berfashion, tidak. Dibolehkan juga nak pakai warna-warna yang cerah pun boleh. Tetapi kalau lebih afdal, lebih baik kita pakai yang tidak mencolok mata, kata orang kita lah. Jadi kepada anda di luar sana, berfashion lah, nak ikut trend pun boleh, tak ada masalah. Ada sekarang saya tengok trend yang stokin tangan wanita tu, dia macam ada cincin masuk kan. Tertariklah sekali di sini. Jadi dia adalah design macam ninja-ninja sikit. Boleh, itu boleh dibenarkan dalam Islam. Dan kalau perempuan-perempuan pun nak pakai baju yang kadang-kadang ada kan yang style baggy tu, yang besar, lepas tu dia macam kecil, yang dekat hujung kaki dia tu ada tempat pemegang kaki, itu pun boleh sebab tak ada menampakkan aurat langsung. Itu lebih baiklah, tak nampak tubuh badan seorang wanita itu. Lelaki juga kena hati-hati. Bila pakai baju jangan terlalu ketat, seluar jangan terlalu skinny, sebab ini juga lelaki juga kita pun aurat kalau dah nampak bentuk tubuh badan kita, terutamanya terutamanya pada waktu semayang, bila kita sujud, rukuk dan sebagainya, orang boleh tahu cutting kaki kita macam mana. Itu sebenarnya adalah aurat yang kita sedar tak sedar kita pun lakukan. Saya pun kadang-kadang pun tersilap, minta maaf ya Allah, moga Allah ampun dosa. Tapi begitulah trend-trend terkini, banyak desain-desainnya yang boleh dikatakan ada yang baik, ada juga yang tidak berapa baik, ada juga yang tidak berapa patuh syariah, yang perlu kita pilih dan mesti kita elakkan. Kepada anda di rumah sana, carilah brand-brand. Kita ada banyak, alhamdulillah, orang Melayu kita, orang Islam, orang tempatan kita, lokal kita banyak buat baju-baju Islamik ataupun baju-baju yang agak luas. Sekarang orang suka pakai sendat-sendat kan, katanya nak tunjuk body. Tapi betul ke itu cara Islam? Kalau rasa tak betul ataupun memang tak betul pun, cepat-cepatlah ubah gaya kita. InsyaAllah Allah akan permudahkan. Dan semestinya solat kita, ibadat kita, itu yang paling penting. Kita hidup kat dunia ni tak lain dan tak bukan satu,
Allah SWT sebut dalam Al-Quran juga, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidaklah Allah ciptakan manusia dan jin ini untuk beribadat kepadaku. Jadi sama-samalah pakai pakaian yang molek, yang orang kata kemas dan sebagainya. Dalam Islam juga tidak membenarkan seseorang itu berpakaian seperti orang yang tak ada duit. Orang yang orang kata apa terlalu nampak kotor, busuk dan sebagainya tak boleh. Kita Islam kena fresh, kena be presentable kan. Jadi orang yang orang kata apa bersedia, semangat bila bercakap, semangat bila membuat sesuatu amalan dan seterusnya. Sebab ini adalah image Islam yang perlu kita bawa. Terutamanya para lelaki. Allah bagi kita kemudahan untuk pakai wangi-wangian. Yang badan kita busuk ni sebab apa? Okey lagi. Jadi sama-samalah kita pakai wangian-wangian yang ada. Tengok dekat surau-surau macam dalam masjid ni sendiri, ada diletakkan wangian supaya kita lebih dekat dengan Allah. Tersedak. Supaya kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Wangi-wangian ini saja bukan sahaja sunnah, tetapi menyenangkan orang lain di sekeliling kita. Ini juga trend-trend yang perlu kita amalkan dalam hidup kita. Belilah wangi-wangian, tak mahal pun minyak atar tu. Mungkin RM10 je sebotol kan, boleh tahan dalam sebulan, 2 bulan. Jadi insya-Allah sama-sama kita hidupkan suasana ataupun pemakaian trend yang baik supaya amalan kita terutamanya mudah Allah terima dan menjadi contoh kepada orang yang bukan Islam. Wallahu alam. Sekadar itu saja untuk episod kali ini. Kita bertemu lagi dalam segmen yang lain, insya-Allah dengan topik yang menarik juga bersama saya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.